Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi, baru-baru ini seorang sahabat saya telah berkongsikan sebuah mesej yang saya kira berlega-lega di media sosial yang bercakap berkenaan dengan fenomena aphelion. Jadi saya bacakan mesejnya. Mulai besok jam 5.27 pagi, kita akan mengalami fenomena aphelion di mana terletak bumi akan sangat jauh dari matahari. Kita tidak dapat melihat fenomena tersebut, tapi kita akan dapat merasakan kesannya. Ini akan berlangsung sampai bulan Ogos. Kita akan mengalami cuaca yang dingin melebihi cuaca dingin sebelumnya, yang akan terkesan selsema, batuk, sesak nafas dan lain-lain. Oleh kerana itu, mari kita semua tingkatkan imun badan dengan banyak-banyak minum dan makan vitamin atau suplemen agar imun kita kuat. Semoga kita selalu ada dalam lindungannya. Amin. Kemudian mesej itu menyambung lagi. Jarak bumi ke matahari perjalanan 5 minit cahaya atau 90 juta kilometer. Fenomena aphelion menjadi 152 juta kilometer, 66% lebih jauh. Jadi suhu lebih ringan. Kesannya ke badan kurang selesa kerana tidak terbiasa dengan suhu ini. Untuk itu, jaga kondisi kesihatan kita agar tetap sihat dengan keadaan cuaca yang sedemikian rupa. Jangan sampai nanti sebagai dalih untuk corona fasa berikutnya. Salam sihat. Jadi dalam video ini, saya ingin mengupas dakwaan yang disebutkan dalam mesej tadi kerana ia ada menyebut tentang satu fenomena astronomi, iaitu fenomena aphelion. Jadi saya mulakan terlebih dahulu dengan menerangkan apakah itu fenomena aphelion. Perkara pertama yang kita kena tahui adalah bumi bergerak mengelilingi matahari dan apa yang dipaparkan di skrin sekarang ni adalah orbit bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi adalah yang planet itu, kemudian ianya mengorbit matahari. Right? Itu perkara pertama yang kita kena tahu. Bumi beredar mengelilingi matahari. Lintasan yang dilalui oleh bumi ni apabila dia mengelilingi matahari, ini kita panggil sebagai orbit. Right? Dan bumi mengambil masa 365 hari untuk melengkapkan satu peredaran mengelilingi matahari. Right? Perkara yang penting untuk kita perhatikan adalah orbit bumi ni dia berbentuk sedikit bujur. Dia tidak betul-betul bulat. Right? Jadi apabila bentuk orbit bumi ni sedikit bujur, ini bermaksud jarak di antara bumi dengan matahari ini akan berubah-ubah. Right? Kalau kita boleh bayangkan satu objek ataupun satu objek bentuk bujur kan, dan kita bayangkan kita lukis jejari daripada titik objek bujur tu sehingga ke ukur lilitnya, maka kita akan dapati bahawa jejari objek itu akan berubah-ubah. Right? Ini berbeza dengan bulatan kan. Kalau bulatan sempurna, jejarinya akan kekal sama. Tetapi untuk orbit ataupun untuk objek berbentuk bujur, jejari itu akan berubah-ubah. Dan memandangkan orbit bumi ini berbentuk sedikit bujur, dia tidaklah bujur sangat tapi dia agak bujur, sedikit bujur, maka jarak di antara bumi dan matahari itu tidak kekal sama. Dan ini boleh dilihat pada paparan di sini. Kalau lihat sini, distance from the sun, right? Kemudian ada minimum dan maksimum, right? Pada jarak apabila bumi berada pada jarak yang paling dekat dengan matahari, right? Ianya dipanggil kedudukan itu, right? Dipanggil sebagai perihelion. Maksudnya ada kalanya bumi ni akan sedikit dekat dengan matahari, dan jika bumi berada pada kedudukan itu, ianya dipanggil sebagai perihelion yang ini. Right? Sebaliknya, ada kalanya bumi akan berada sedikit jauh daripada matahari. Kedudukan ini dipanggil aphelion kat sini. Right? Jadi, aphelion yang disebut dalam mesej tu merujuk kepada kedudukan bumi di sini apabila dia berada pada jarak yang paling jauh daripada matahari. Right? Dan berapakah perbezaan di antara jarak bumi yang paling dekat dengan matahari dengan jarak bumi yang paling jauh dari matahari? Kita boleh lihat perbezaannya kat sini. Right?
jarak bumi matahari yang paling kecil adalah 0.983 AU. AU ni apa? AU ni adalah unit astronomi. Satu unit astronomi bersamaan dengan ada di sini 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Jadi ini adalah salah satu unit jarak yang digunakan oleh astronomi. Maksudnya kita selain daripada kilometer, meter, tahun cahaya, kita juga ada satu yang lagi unit jarak, dan unit jarak itu dipanggil unit astronomi, dan ia diambil sebagai jarak purata di antara bumi dan matahari. Jadi apabila bumi berada pada jarak yang terdekat dengan matahari, nilainya adalah nilai jarak itu jejarinya adalah 0.983. Sebaliknya apabila bumi berada pada jarak yang paling jauh daripada matahari, jejari orbit itu adalah 1.02. Jadi berapa bezanya ni di antara jarak terdekat dengan jarak terjauh bumi dengan matahari? Jadi kalau kita tolak ni 1.02 tolak 0.983, kita akan dapat sekitar 0.037 AU. Dan ini adalah perbezaan sebanyak 3.7%. Right? Jadi berapa besar perbezaan di antara jarak maksimum dengan jarak minimum bumi dan matahari? 3.7%. 3.7%. Right? Berapa besar 3.7% ni? Right? Sebab ialah kalau dia besar atau kecil peratusan tu bergantung, dia relatif kan. Kalau kita buat pinjaman misalnya, lepas tu bunga je 3.7%, mungkin setengah orang rasa bunga tu, faedah tu agak tinggi kan, setengah untuk orang je agak rendah. Jadi kita perlu bandingkan nilai 3.7% ni kepada suatu nilai lain. Jadi 0.037 AU, yakni beza di antara jarak maksimum dan jarak minimum ni, dia kira-kira kalau kita tukarkan ke dalam kilometer, dia kira-kira 5.7 juta kilometer. Right? Berapa besar 5.5 juta kilometer ni? Ianya kalau kita bandingkan jarak dengan jarak bumi dan bulan, jarak bumi dan bulan kira-kira dalam 400,000 kilometer. Jadi 5.5 juta kilometer ni kira-kira 14 kali ganda jarak di antara bumi dan bulan. Right? Itu berapa beza di antara jarak terjauh dan jarak terdekat bumi dan matahari. Right? Soalnya sekarang, adakah perbezaan jarak ini mempengaruhi iklim di bumi, khususnya suhu? Right? Dan dari satu segi kita boleh faham kenapa timbulnya prasangka sedemikian, sebab dalam kehidupan seharian kita kan, bila kita bergerak dekat dengan satu sumber cahaya kan, sumber tenaga misalnya, katakan ada satu unggun api, kemudian kita bergerak mendekati unggun api itu, maka kita akan merasa semakin panas. Right? Sebaliknya bila kita bergerak menjauhi unggun api itu, maka kita akan merasa semakin sejuk. Jadi akal kita sudah terbiasa dengan kelaziman di mana apabila kita bergerak mendekati suatu sumber tenaga akan menjadi semakin panas, apabila kita bergerak menjauhi satu sumber tenaga dia akan menjadi semakin sejuk. Jadi apabila kita mendengar jarak di antara bumi dan matahari ni ada kalanya jauh, ada kalanya dekat, jadi secara automatik right, kita membayangkan mungkin ini boleh mempengaruhi suhu di bumi. Yakni kita meramalkan kalau bumi berada lebih dekat dengan matahari, maka suhu bumi akan meningkat. Kalau bumi berada semakin jauh dari matahari, maka suhunya akan menurun. Dari satu segi itu betul. Right? Tetapi isunya sekarang adakah perbezaan jarak max terdekat dan jarak terjauh bumi dan matahari itu cukup besar untuk mempengaruhi suhu di bumi. Right? Jadi untuk itu kita perlu melihat data perubahan suhu di bumi dalam setahun. Right? Dan itu yang kita akan buat. Jadi di sini saya mengambil data daripada World Bank untuk perubahan suhu di Malaysia. Right? Kita ambil satu tempat, kita ambil Malaysia lah. Right? Perubahan suhu di Malaysia dalam setahun, dari Januari hinggalah ke Disember. Right? Jadi di sini ada beberapa garis ni, minimum temperature, maximum temperature, mean temperature. Kita lihat mean temperature. Right? Mean temperature yang warna orange ni. Jadi kalau lihat kat sini,
berdasarkan data yang dipaparkan di sini, right, suhu di Malaysia mencecah nilai maksimum di antara bulan April, Mei dan Jun. Right? So di antara tiga-tiga bulan ni suhu menjadi maksimum. Kita mencecah suhu maksimum. Sebaliknya pada bulan November, Disember, Januari dan Februari suhu kita menjadi rendah. Right? Jadi daripada data ni kita boleh lihat bahawa suhu minimum berlaku sekitar bulan November, Disember, Januari dan Februari. Manakala suhu maksimum berlaku sekitar bulan April, Mei dan Jun. Right? Jadi kita sedia maklum, right? Kita ada data yang menunjukkan bahawa suhu di bumi itu berubah-ubah, right? Dalam satu tahun. Isunya sekarang, adakah perubahan suhu di bumi ini diakibatkan oleh perubahan jarak di antara bumi dan matahari? Ataupun nak buat lagi teknikal lagi, ada korelasi ataupun tidak? Ada korelasi ataupun tidak di antara perubahan jarak bumi dan matahari dengan perubahan suhu di bumi? Right? Jadi kita cuba buat kita cuba buat hipotesis lah. Jadi hipotesis kita boleh menjadi suhu minimum apabila bumi berada di aphelion, right? Bumi aphelion ni jarak paling dekat, manakala suhu maksimum bila bumi di perihelion. Ataupun lebih mudahnya, kalau betul perubahan suhu di bumi ni disebabkan oleh perubahan jarak bumi di antara matahari, maka kita menjangkakan apabila bumi berada di aphelion, berada pada titik yang paling jauh daripada matahari, maka suhu minimum akan berlaku. Dan apabila bumi berada paling dekat dengan matahari di perihelion, maka suhu bumi akan meningkat. Jadi kita nak lihat, adakah detik di mana bumi berada di aphelion, adakah ia serempak dengan bulan apabila suhu mencapai nilai minimum? Dan adakah detik apabila bumi berada di perihelion, adakah ia serempak dengan bulan apabila suhu mencecah nilai maksimum? Right? Jadi kita kumpulkan semua data kita. Jadi kita lihat bila perihelion ni berlaku untuk tahun ini, right? Dan itu kita boleh carilah perihelion pada bulan pada tahun 2022, aphelion pada tahun 2022. Jadi perihelion, jadi saya bawakan data saya kat sini, right? Jadi perihelion berlaku pada 4 hari bulan Januari 2022, right? 2022. Dan ini adalah detik di mana bumi berada paling dekat dengan matahari. Dan sekiranya betul jarak bumi matahari itu mempengaruhi suhu di bumi, maka kita meramalkan suhu maksimum. Tetapi data kita menunjukkan pada bulan Januari suhu kita minimum. Jadi data yang kita kutip bercanggahan dengan ramalan kita. Right? Kemudian kita semak pula untuk aphelion. Right? Aphelion untuk tahun 2022 berlaku pada 4 hari bulan Julai. Jadi pada tarikh ini bumi berada paling jauh daripada matahari. Jadi kita menjangkakan ramalan, sekiranya betul hipotesis kita bahawa jarak bumi dan matahari itulah yang menyebabkan, yang mempengaruhi suhu di bumi, perubahan suhu di bumi, maka kita meramalkan bahawa suhu kita akan minimum, right? Minimum minimum. Tetapi data yang kita kutip menunjukkan bahawa pada bulan Julai, right, suhu itu maksimum. Right? Jadi di sini kita boleh lihat bahawa ramalan kita tidak secocok dengan data yang kita ada. Right? Jadi apabila ramalan yang kita buat berdasarkan hipotesis ini tidak secocok dengan data kita, kita boleh menyimpulkan ataupun kita cenderung untuk menyimpulkan bahawa hipotesis kita ini tidak
tidak sah, kan? Dan justru kita tidak boleh menerima hipotesis ini, right? Jadi kita boleh menyimpulkan bahawa perubahan suhu minimum dan suhu maksimum ataupun perubahan suhu di bumi tidak dipengaruhi oleh perubahan jarak bumi dan matahari, right? Apa yang menjadikan isu ini sangat menarik adalah sekiranya kita baca mesej yang diberikan, kan, kita ingat balik mesej yang asal tu, ianya bercampur aduk, right? Ada bahagian yang betul, right? Tetapi ia bercampur aduk dengan bahagian yang separa betul atau yang tak betul. Itu yang menjadikan isu-isu sebegini menarik dan dari satu segi mencabar untuk kita rungkaikan, sebab kita tak boleh tolak mentah-mentah dan kita tak boleh terima bulat-bulat, right? Sebaliknya kita kena tapis satu demi satu dan kita kena buang yang keruh dan ambil yang jernih. Jadi kesimpulan untuk video ini, orbit bumi berbentuk bujur, right? Justru jarak matahari dan bumi tu memang akan berubah-ubah, right? Apabila bumi berada paling dekat dengan matahari, ianya berada pada kedudukan yang dipanggil sebagai perihelion, manakala apabila bumi berada pada jarak yang paling jauh dari matahari, ianya berada pada kedudukan aphelion. Tetapi perubahan jarak ini bukan penyebab utama perubahan suhu cuaca di bumi, right? Jadi meskipun suhu berubah-ubah di permukaan bumi, kan, dari bulan ke bulan, tetapi perubahan itu bukan disebabkan oleh perubahan jarak bumi dan matahari. Sebaliknya, ia dipengaruhi oleh faktor-faktor setempat, kan? Faktor-faktor iklim misalnya, kan? Faktor-faktor tiupan angin, faktor-faktor tiupan angin monsun misalnya. Kalau kita di Malaysia, cuaca kita dipengaruhi oleh tiupan angin monsun. Jadi faktor-faktor setempat itulah lebih penting berbanding dengan faktor-faktor astronomi seperti jarak bumi dan matahari. Jadi sekian, terima kasih.